boleh dah. Tengok muka pun tak boleh dah. Jadi situ kata macam ada sudah tawar hati lah. Daripada Imam Ja'far Shadiq, sesungguhnya Allah menyukai rumah yang di dalamnya ada perkahwinan dan membenci rumah yang terjadi perceraian di dalamnya. Dan tidak ada sesuatu yang Allah halalkan lebih dia benci daripada perceraian. Objektif kajian. Kajian memfokuskan beberapa objektif untuk dicapai seperti yang berikut. Yang pertama, mengenal pasti definisi cerai talak daripada aspek pandangan hukum syarak dan aspek undang-undang di Malaysia. Yang kedua, mendapatkan laporan statistik dan justifikasi kepentingan isu cerai talak dan dalam konteks di Malaysia. Yang ketiga, menganalisis perbandingan antara kedua-dua kes yang dipilih untuk sesi temu bual dari aspek punca berlakunya cerai talak, pengalaman dalam menyelesaikan kes cerai talak, kesan terhadap pasangan dan keluarga serta cadangan penambahbaikan dalam penyelesaian kes. Kaedah penyelidikan telah digunakan temu bual dua responden yang mencari maklumat melalui laman sesawan. Penceraian talak merupakan kes cerai yang paling banyak dilaporkan di mahkamah berbanding perceraian pasak, penceraian taklid dan penceraian hudud. Hal ini demikian kerana berdasarkan pengalaman peguam yang menyelesaikan kes penceraian ini banyak berlaku kerana beberapa faktor seperti ketidaksefahaman dalam perhubungan, perbalahan yang kerap kali berlaku di dalam perkahwinan meskipun hanya disebabkan perkara-perkara kecil dan sikap sambil lewa suami yang memandang enteng dan melafazkan talak sesuka hati dengan anggapan hanya gurauan kepada si isteri. Dan hal ini menyebabkan kes penceraian semakin bertambah saban hari dan boleh dikatakan setiap hari terdapat beratus-ratus kes penceraian dilaporkan. Aman dalam hubungan kerana suatu perkahwinan memerlukan kesefahaman antara kedua-dua suami dan isteri dalam mengambil keputusan agar tidak berlaku perbalahan pada masa akan datang yang menyebabkan perpecahan keluarga. Kehadiran orang ketiga merupakan aspek utama puncanya berlaku penceraian talak dalam kalangan masyarakat kini. Hal ini demikian kerap berlaku kepada pasangan jarak jauh yang terpaksa berpisah akibat kekangan kerja dan menyebabkan suami dan isteri tersebut mempunyai ruang untuk berhubung dengan orang ketiga tanpa pengetahuan pasangan masing-masing. Apa contoh kes yang baginya tidak masuk akal tetapi terjadi dalam masyarakat kini ialah seperti suami menceraikan isterinya hanya kerana tidak pandai membasuh air. Suami melafazkan cerai talak kerana badan isteri berbau tidak menyenangkan, dan ada pula suami melafazkan cerai kerana isterinya kekurangan dari aspek fizikal. Contoh kes yang berkaitan dengan lafaz kinayah seperti kes suami menjatuhkan talak secara diam kepada isteri namun tidak pula diberitahu isterinya. Contoh kes lain seperti yang viral baru-baru ini tentang suami yang berniat menjatuhkan talak kepada isterinya jika isterinya pergi mengambil vaksin, sedangkan suami tidak tahu bahawa isterinya telah pun mengambil vaksin secara senyap. Kesan yang buruk akan berlaku kepada anak-anak kerana terpaksa berpisah dengan salah seorang daripada ibu atau ayahnya, yang menyebabkan kesihatan mental anak tersebut sedikit terganggu. Kes bercerai talak dalam talak terhadap pasangan dan keluarga ialah hubungan suami isteri yang dahulunya berkongsi segalanya menjadi canggung, dan ada juga pasangan yang bermusuh sehingga menyebabkan anak-anak dihalang untuk berjumpa dengan ibu bapa mereka. Pasangan suami isteri perlulah sentiasa berhubung dengan kaunselor sekiranya terdapat perbalahan atau pergaduhan antara suami dan isteri. Salah seorang pasangan hendaklah memainkan peranan sebagai pihak yang sentiasa mengalah dalam pelbagai aspek, kerana dalam sesebuah rumah tangga perlu ada yang memainkan peranan sebagai air manakala seorang lagi akan menjadi api. Kajian ini telah memenuhi objektif kajian dan menjawab persoalan kajian seperti yang dinyatakan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di
di antara perceraian yang berlaku di Malaysia berdasarkan pengalaman responden-responden yang telah ditemubual untuk kajian ini. Semoga dengan hasil kajian yang telah dinyatakan di dalam laporan kajian dapat membantu dan membuka mata masyarakat untuk mengambil berat tentang isu ini agar statistik perceraian di Malaysia dapat diturunkan serta-merta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.